Ya, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil azim. Astaghfirullahaladzim. 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 Terima kasih Dr. Wan. Dan jumpa lagi anak-anak sekalian, kecuali Nur Hidayah. Moga-moga Allah memudahkan beliau untuk masuk secepat yang mungkin, insyaAllah. Beliau masih ada di Surabaya ke, Dr. Wan? Setahu saya dah balik, tapi saya tak pasti lagi. Saya hantar WhatsApp kat dia pun dia tak dapat nak balas lagi. Alright, okay. Uh, Baik, sebelum kita mulakan kuliah, seperti biasa, saya nak sembang sikit berkenaan dengan tazkirah yang pendek lah. InsyaAllah sebab hari ini kita ada 4 prinsip yang kita nak bincang. So, kita cuba pendekkan kita punya tazkirah insyaAllah. Saya cuma nak review balik pada minggu pertemuan kita yang pertama dulu. Kita cuba nyatakan bahawa setiap kita, dan terutamanya di ISTAF ini, kita mahu setiap warga ISTAF ini bukan saja menjadi orang yang alim, orang yang banyak ilmu, malah mestilah menjadi abid, iaitu orang beramal dengan ilmunya. Dan bukan itu saja, tetapi mestilah juga menjadi da'i, iaitu orang yang menyebarkan ilmunya, berdakwah ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada minggu yang kedua, kalau masih ingat minggu lepas, kita sambung lagi berkenaan dengan sifat alim, abid dan da'i itu dengan menghalusi. Kita cuba untuk anjurkan supaya setiap akhlak, setiap peribadi kita ini semua insyaAllah menjadi halus, ya, jadi halus. Dan kita telah nyatakan bahawa bolehnya menjadi halus peribadi kita, akhlak kita itu ialah ada personal touch. Ya. Kalau boleh ingat, ada personal touch, ya, kita dah sebutkan antara personal touch itu ialah berinteraksi seperti dalam ucapan, ya, ucapan hari raya ke, ucapan berpuasa ke, ucapan apa saja. Maknanya kita ada personal touch dan tidak umum. Terutamanya kepada orang-orang yang kita rasa penting dalam kehidupan kita, insyaAllah, sama ada ibu bapa kita, adik-beradik kita, teman-teman kita yang rapat, guru-guru kita dan sebagainya. Begitu juga dengan jemputan, kita ada sebut tentang jemputan kahwin. Begitu juga untuk orang yang rapat dengan kita, orang yang sentiasa kita rasa ada budi mereka kepada kita, maka kita jemput mereka itu secara personal, bahawa ada personal touch, ya, insyaAllah. Dan dengan begitu silaturahim kita, ukhuwah kita makin rapat insyaAllah. Dan moga-moga hubungan kita dengan mereka itu bertambah barakahnya dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada personal touch, saya nak sambung sikit pada minggu ini. Satu lagi ialah sifat menghargai orang. Sifat menghargai orang. Maknanya setiap orang yang berjumpa dengan kita atau berada dengan kita, mereka itu sentiasa merasakan bahawa mereka itu dihargai. Jadi macam personal touch tadi sama lah juga, ya. Kalau kita hantar surat jemputan, kita hantar surat ucapan, maka kena ada namanya, kita sebut dia punya ni. Maka itu personal touch. Jadi baru mereka merasa bahawa mereka itu dihargai. Jadi sangat penting supaya setiap orang yang kita jumpa itu merasakan bahawa mereka itu dihargai oleh kita. Dan bila mereka rasa bahawa mereka dihargai, maka tentulah nanti mereka serasi dengan kita, mereka seronok dengan kita, mereka rasa selesa berhubungan dengan kita, berkawan dengan kita, berinteraksi dengan kita insyaAllah. Dan akhirnya mereka suka kepada kita. Dan apabila mereka suka kepada kita, maka mudahlah kita berdakwah kepada mereka, mengajak mereka kepada kebaikan, dan mereka mudahlah pula menerima dakwah, ya, insya-Allah. Cuma persoalannya bagaimana seseorang itu boleh merasakan bahawa mereka itu ataupun beliau itu dihargai oleh kita. Ya, rasa dihargai itu, bagaimana kita nak munculkan rasa hargai itu. Kalau Alif, katalah kalau Alif seorang guru, Alif mengajar dalam kelas,
Alif mahu setiap pelajar merasai bahawa Ustaz Alif ini menghargai mereka setiap orang. Bagaimana cara agak-agak Ustaz Alif nak buat? Bismillah. Assalamualaikum semua, Prof dan Doktor dan rakan-rakan. Untuk menjawab soalan yang dilontarkan oleh Prof, macam mana nak bagi lebih mereka tu tahu yang kita menyayangi mereka. Kan Prof kan? Macam tu soalan. Menghargai mereka. Menghargai. Hargai mereka. Sebab saya mengajar kepada kanak-kanak, jadi mungkin saya panggil mereka dengan nama panggilan mereka sendiri. Contoh seperti nama pelajar tu Yusuf, mungkin Yusuf, kita panggil nama dia lah. Jadi kita panggil dan kita fokus lah, kita tengok mata dia waktu kita ngajak tu. Dan apa lagi selalu macam tu lah. Lepas tu kita panggil nama ya, panggil nama. Ya, panggil nama. Ya, okey, alhamdulillah. Sebenarnya panggil nama dalam kelas ni ada kesan dia. Saya ada pengalaman dulu masa kita belum ada STF, saya mengajar di Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan. Kursus saya tu ramai pelajar ya. Kita nak panggil seorang-seorang, nak sebut nama seorang-seorang dalam kelas. Sebut itu bukan kata sebut siapa datang, Alif datang, Ustaz Faizal datang, bukan begitu. Ya, yang kita sebut ni bila kita bercakap sikit, kita sebut Yusuf, apa khabar Yusuf? Kita sebut nama dia kan. Dia sangat berkesan. Jadi apa yang saya buat pada ketika itu ialah melihat siapa yang memerlukan perhatian kita. Utamanya pelajar yang nakal-nakal lah. Pelajar yang nakal-nakal atau yang selalu ponting kelas, ya, yang kita rasa ada banyak masalah. Pelajar yang baik-baik itu sekali-sekala kita sebut pun tak apa dah. Sekali-sekala kita sebut pun tak apa dah. Jadi dalam pelajar saya itu ada seorang India, pelajar India. Pelajar India pun ambil, masa tu saya mengajar ingat asas-asas pembangunan Islam begitu ya, dia ambil juga. Dia ni kalau kita tengok dia, Masya Allah, kita pun takut. Dia hidung dia cocok subang, dia lelaki ya. Telinga dia pun ada subang, hidung saya ingat tak ada subang pun. Lepas tu dia pakai rantai, pakai gelang, takutlah kita tengok dia. Dan dia selalu ponting kelas saya, dia selalu ponting. Tapi saya selalu sebut nama dia. Bila dia tak ada, saya tanya, mana ni? Saya tanya kawan-kawan dia kan. Rupanya apa yang kita tanya tu sampai kepada beliau. So bila beliau datang pula, saya selalu apa-apa saya sebut nama dia, sikit-sikit saya sebut nama dia. Kemudian rupanya di hujung semester, pada ketika itu pelajar-pelajar saya bila di hujung semester dia akan tulis komen. Ya, tulis komen apa semua. Jadi kawan kita ni dia tulis komen, dia kata, Prof, ya, Prof lihat sekarang saya masih appearance saya, fizikal saya seperti itu. Tapi sebenarnya dalaman saya sudah mula berubah. Saya sebenarnya alasan-alasan bila saya tak datang kelas itu semua saya tipu. Dan sekarang saya tidak lagi mahu menjadi orang yang penipu, dan saya saya berjanji dengan diri saya tak akan tipu orang lagi. Kerana saya pelik ya, dia kata, apabila saya tipu Prof, balik jiwa saya tak tenang. Kenapa saya tipu orang yang sayang kepada saya, sentiasa tanya kabar saya, sentiasa memberi perhatian kepada saya. Jadi jiwa saya tak tenang. Saya tipu orang lain, relax saja. Saya boleh tipu orang lain, saya boleh balik relax, tidur, tak ada masalah. Tapi bila saya tipu Prof, dia jiwa jadi gelisah. Sebab saya tahu Prof nampak beri perhatian kepada saya, sayang kepada saya. Dia mengambil tahu tentang kebajikan saya. Tetapi saya tetap tipu Prof. Saya rasa cukup berdosa. Jadi Prof maafkan saya, dia kata, dan tolong doakan untuk saya supaya menjadi orang yang lebih baik. Ini orang India, ada kesan ya. Ini berbeza dengan pengalaman saya masa saya sekolah menengah. Biasalah masa sekolah menengah kan, agak nakal sikit, duduk di asrama pula, ada kawan-kawan.
yang senakal. Jadi ada seorang guru ni, rupanya dia tak suka kepada orang nakal, termasuklah kepada saya dan kumpulan saya. Jadi dia tak kisah. Apa yang kami buat pun dia tak kisah. Dia tak kisah hingga kan dia mengajar sejarah. Kerana dia tak kisah kepada kami tak suka sejarah. Dan saya sampai sekarang pun tak suka kepada sejarah. Tapi setelah maafkan guru saya itu, dia telah meninggal dunia. Saya rasa dia baik, tetapi ialah barangkali kerana terlalu marah kepada kami kerana kami nakal. Jadi dia pun dah give up lah, tak kisahlah budak-budak ni. Saya masih ingat pada satu ketika saya tak datang kelas, tak pergi sekolah, duduk tidur kat asrama. Rupa-rupanya saya ada kawan 4-5 orang lagi, semua kami tak pergi sekolah. Kami tak tahu sebab kami duduk dormitory asyik-asyik. Tiba-tiba head boy datang. Head boy datang panggil dia daripada luar. Dengan rasa ketakutan, head boy pun takut juga kepada kumpulan kami ni. Head boy pun takut juga. Dia pun telah meninggal dunia. Dia seorang Cina lah, tapi Cina yang baik lah. Dia tu panggil dengan suara dia, aku minta maaf ini cikgu panggil Han semua suruh main apa semua ni kan. So dia takut kami pukul dia ke, kami marah dia ke. So kami pun pakat-pakat, orang lain tak pergi juga ke. Dia bila pakat-pakat kami pergi ramai-ramai sama-sama lah. Masuk dalam kelas, ketuk pintu, masuk dalam kelas cikgu tu. Kami kata good morning sir. Masa tu sekolah Inggeris, good morning sir. Dia kata apa? Good afternoon. Dia cakap macam tu. Lepas tu kami duduk tunggulah apa dia nak hukum kan dalam kelas ni. Lepas tu kami pun masuk duduk tempat masing-masing, tunggulah. Tunggu. Tak, dia tak kisah pun. Dia terus mengajar sampai kesudah dia tak hukum kami pun. Dia cuma suruh pergi panggil saja. Rupanya gitu, kita rasa kita tidak disayangi. Dan kita menjadi lebih nakal. Saya antara contohnya, kita rasa kita nak langgar undang-undang sekolah. Mana yang dilarang, itu yang kita nak langgar. Kenapa nak challenge cikgu tu? Cikgu tu kebetulan pula warden asrama saya. Yang warden asrama kami semua. Jadi kita nak langgar dia punya suruhan dia. Misalnya di sekolah pada ketika itu tidak boleh hisap rokok. Jadi semua kami hisap rokok. Bukan kerana ketagih, bukan kerana hisap rokok sangat. Kami kerana nak challenge warden. Sebab kadang-kadang dia buat spot check. Dia buat spot check, tak pernah berjaya untuk tangkap kami, tak pernah berjumpa dengan rokok. Sebab kami ada tempat, ada cara lah untuk sembunyikan rokok kan. Jadi, bila dia tak dapat tu, kita rasa bangga lah kan. Sebenarnya itu sifat tak baik, jangan tiru ya, jangan tiru, itu sifat tak baik. Ini refleksi saja, kita reflect sajalah. Bagaimana kalau sekiranya kita tak beri ketumpuan, tidak menjadikan seseorang itu rasa dihargai, maka kalau mereka tak baik, mereka nakal, mereka akan menjadi lebih nakal. Ya. Jadi, bila masuk universiti, bebas nak isap rokok atau tak isap rokok kan. So, kami berhenti isap rokok, tak isap rokok lah. Sampai sekarang tak isap rokok. Walau bagaimanapun, saya rasa itu bukan sikap yang baik sebagai seorang pelajar. Dan saya pun sudah maaf kepada guru tersebut. Ya. Tambah-tambah lagi, beliau telah meninggal dunia. Moga-moga Allah ampunkan beliau insya-Allah ya, insya-Allah. Itu kalau dengan pelajar kita, Kalau sekiranya dengan tetamu kita yang datang ke rumah, macam mana nak suruh mereka rasa bahawa setiap tetamu kita itu rasa dihargai. Nida, cuba Nida. Bagaimana kakak Nida? Kami semua datang ke rumah Nida. Nida dah kahwin pada ketika itu. Dah kahwin ke? InsyaAllah dah kahwin. Belum. Belum lah. Dah ketika itu nantilah. Dah kahwin, Okay. InsyaAllah. Kami datang ramai-ramai. Macam mana Nida nak rasakan? Nak suruh kami rasa bahawa Nida menghargai setiap daripada kami. Waktu tu maksudnya Prof dengan yang lain dah sampai rumah lah. Dah sampai rumah lah, duduk lah. Nida duduk layan kami lah. Layan makan, layan apa-apa lah. Sebagai tuan rumah kan. Okay, Assalamualaikum Prof, Doktor dan sahabat-sahabat yang lain. Kalau saya
pada langkah pertamanya itu adalah mesti salam dululah sesama jantina perempuan lah. Kalau macam Prof dan sahabat lelaki lain ucap Assalamualaikum, selamat datang Prof ke teratak rumah saya yang biasa-biasa ni. Selamat menjamu selera Nak rumah dan biasa-biasa aja. seterusnya. Ha? Nak rumah teratak biasa-biasa saja, tak mau yang besar-besar ke. Ya. Kemudian selain tu sediakan makanan yang sedap-sedap lah untuk para tetamu supaya apa ni balik tu dengan apa kenyang dengan senang hati. Kemudian sembang-sembang, borak-borak macam biasa, Nak borak dengan siapa? borak dengan semualah tetamu yang ada. Ya, ya. Ya, Okay. So, itu cara apa ni supaya tetamu rasa dihargai. Tapi yang penting begini ya, penting gini. Kalau ada tetamu datang, maka kita kena bercakap dengan setiap orang tetamu kita, walaupun yang belum kita kenal. Sebab saya perhatikan ada orang juga ya, bila kita bertamu ke rumahnya, katalah kita ikut kawan kita, dia tak berapa kenal kita, jadi dia bercakap dengan kawan kita saja. Dia tak bercakap dengan kita pun, kita duduk saja. Dan dia tidak menunjukkan bahawa dia berminat untuk berkenalan dengan kita. Kalau begitu tak boleh lah ya. Tambah-tambah lagi, memang tetamu kita tu memang yang kita kenal. Tetapi kita duduk bersembang dengan orang lain saja. Yang tetamu yang lain tu kita tak layan. Kita tak bersembang, tak tanya khabar, tak bercakap. Itu juga tidak menghargai tetamu. Jadi seboleh mungkin kita bercakap dengan semua tetamu. Tanya khabar Ustaz Faizal, apa khabar di Sarawak, bila sampai daripada Sarawak, Nabilah Huda, bila nak kahwin, kenapa termenung saja dengan tangan di apa ni, di dagu, apa yang difikirkan, tanya gitu kan. Nurul Hidah, okey dah kat internet, sudah balik dari Surabaya, kan? Setiap orang lah kita tanya, mana-mana sembang orang itu dulu, kita sembang orang ni, buat joke, buat jenaka bergurau, setakat yang dibenarkan oleh syariah, kan? Jadi supaya setiap tetamu itu merasa bahawa kita menghargai mereka. Selain itu bagi makan, semua bagi makan kepada tetamu lah kan. Dan sebagian tetamu itu kita kata, makanlah makan ramai-ramai ya. Kita tak payah sebut seorang-seorang pun tak apa. Tapi itu pun kalau boleh, bila makan itu nampak yang ni kurang makanan, kita kata, ni dah, Nurul ni dah, ni ambil makanan ini. Oh ini sedap ni saya buat sendiri ni. Kan? Nampak Nabilah Huda tak berapa nak makan, termenung saja. Cari makanan yang sedap bagi. Nabilah tahu, cuba rasa ni. Begitulah dengan Ustaz Faizal, malu-malu saja, serius saja, buat joke sikit dengan Ustaz Faizal. Di Sarawak tak ada makanan ni. Jadi bila kena ada interaksi. Ini agak pengalaman, saya pernah pengalaman. Tuan rumah ni perempuan. Tuan rumah ni dia suami isteri lah. Perempuan ni berkawan dengan isteri saya. Jadi perempuan ni dia nak buat kenduri dia ni. Dia duduk jemput juga, suruh datang juga. Jadi isteri saya bawa lah saya sekali pergi kan. Saya tak kenal sangat dengan suami kawan tu. Tapi bila saya pergi, adalah seorang duduk kat luar, duduk tengah basuh air. Saya duduk berdiri kat situ. Isteri saya dah dipanggil masuk oleh isteri dia. Saya duduk berdiri kat situ. Kawan tu duduk senyum begitu ya. Dia tak kata apa ni. Saya bagi salam pun, dia jawab begitu aja. Sehingga ada seorang datang, kawan dia juga, tapi kawan terkenal saya, baru kawan ni yang masuk kan. Bawa saya masuk. Jadi tuan rumah rupanya kan yang duduk berdiri kat luar tu tuan rumah. Sampai kesudah, dah habis makan semua. Dia tak cakap dengan saya pun. Saya pun heran juga. Jadi kita rasa, siapa aku ni tak dijemput untuk datang ni. Dan macam-macam lah soalan ni kan. Itu mula masa tu syaitan dah mula masuk lah. Mazmumah dah mula masuk lah macam-macam. Itu sebab kita tak mau kalau sekiranya kita abaikan mana-mana tetamu kita.
Tapi pada masa yang sama ada juga tetamu yang banyak bercakap lebih daripada kita. Itu pun kalau kita pergi bertamu mohon, kita jangan banyak cakap. Ini ada juga orang yang bertamu rumah saya, dia bercakap banyak sehingga saya kena dengar, oh ya, gitu aja. Itu maknanya kita tidak menghargai tuan rumah pula. Kita mesti ingat tuan rumah itu ada kuasa di rumah itu kan. Dan ada juga yang dia bersembah benda-benda lain, dia tak tanya khabar apa tentang kita. Kita tanya khabar tentang dia, ni dah nampak ni dah remaja, nampak dah macam boleh kahwin dah, bila nak kahwin. So dia pun cerita lah, oh saya memang dah ada pacar, dah ada girlfriend, dah bertunang dah, tapi ibu bapa kata tunggu sekejap, habis mengaji dulu. Ceritalah kan. Tapi dia tak tanya pun kita, tak tanya, Prof, apa khabar, sihat ke, sekarang duduk mana, datang dengan apa, mengajar lagi ke, macam-macam kan. Tak ada juga orang yang jenis macam tu. Jadi interaksi itu maknanya tidak membawa kepada sifat menghargai antara satu sama lain. Gitu ya. Nabilah Huda sekarang ni di Madrasah Osmaniyah. Tak, saya berada di rumah, Prof. Di rumah, sekarang di rumah, tapi kerja di madrasah. Ya, betul. Betul. Kerja di madrasah, di office lah kan. Di office. Mengajar student, tapi katalah Nabilah ada kat office kan. Kami pun sampai. Bagaimana cara Nabilah Huda nak layan kami sebagai tetamu yang datang ke office Nabilah Huda supaya kami merasakan bahawa kami dihargai. Okay. Bismillah. Terima kasih, Prof. Saya cuba jawab ya. Kalau semestinya lah Prof dan yang lain akan datang sebagai tetamu kan. Jadi mungkin ada urusan Prof dengan pihak sekolah tu kan. Jadi saya sebagai orang yang bekerja ataupun dah biasa dengan sekolah tu, saya akan iring lah untuk bawa Prof ke, kami ada bilik VIP lah untuk menunggu kan. Saya buka aircon, buka lampu bagi tetamu selesa. Sementara menunggu untuk berurusan tu, Prof. Macam tu. Macam tu ya. Dan mungkin sementara menunggu, contohlah Ustaz nak jumpa dengan mudir sekolah saya kan. Saya mungkin duduk dulu bersembang dengan Prof sementara tunggu mudir sampai dan sebagainya lah. Macam tu, Prof. Ya, gitu ya. Sebab itu di istilah kita pun begitulah. Terutamanya orang-orang yang lama kita tak jumpa. Kita lama dah tak jumpa kan. Walau sesibuk mana kita pun, bila ada tetamu masuk, kita kena berjumpa dengan tetamu dulu. Ataupun tetamu dah sampai, dia dah duduk di kerusi, kita bawa keluar. So, kita sibuk. Jangan kita pergi buat kerja kita dulu. Jumpa dengan kerani dulu ke, bercakap dengan kerani, suruh kerani buat tu kan, barulah datang jumpa dengan tetamu. Kalau begitu, nampak macam kita tidak menghargai tetamu. So, lebih dia menjadi lebih menghargai tetamu. Kalau sekiranya bila kita keluar dari bilik kita, kita datang tengok ada tetamu ada, kita terus pergi kepada tetamu. Terutamanya kalau tetamu tu dah lama kita tak jumpa. Kita kena datang bagi salam, tanya khabar, apa khabar Ustaz Nur Huda? Ada siapa Alif lah pergi. Apa khabar Ustaz Alif? Ustaz Alif sihat ke? Ada berapa orang anak sekarang? Tanyalah kan. Begitu juga dengan orang lain. Kemudian baru tu minta izin ya. Saya minta izin untuk uruskan ini sekejap dengan kerani ni ataupun dengan pentadbir ni. Sekejap. Kemudian datang balik, sembang-sembang balik. Jadi benda tu kecil. Sebab saya ada pengalaman. Datang kepada satu office, duduk situ, lama dah tak jumpa dengan orang kat situ. Datanglah seorang pensyarah, dia keluar. Dia tak datang pun kat kami. Dia terus seolah-olah sibuk sangatlah. Terus pergi kepada kerani dia. Dia bercakap dengan kerani dia entah apa-apa. Kemudian saya terpaksa panggil nama dia. Saya saja panggil, daripada jauh panggil Assalamualaikum, sebut nama dia. Apa khabar? Barulah dia datang. Masa tu mujahadah jugalah kita ya. Mujahadah kita. Tak tahulah apa yang dia fikirkan. Ataupun kita rasa aku ni ada salah ke? So itu antara 3 benda lah yang kita ni dengan pelajar-pelajar kita. Begitu juga dengan pensyarah kita.
dengan tetamu kita, dengan dengan tetamu sama ada di rumah ataupun di pejabat. Dan satu lagi, untuk mempamerkan kita menghargai seseorang, terutamanya seseorang guru kan. Seeloknya cuba elakkan dari menceritakan tentang guru kita yang lain. Tentang guru kita yang lain. Sebab apa? Dia nanti akan menyentuh hati guru yang sedang kita berdepan. Saya katalah, Ustaz Faizal ni guru saya. Saya belajar dengan Ustaz Faizal. Tiba-tiba dalam Ustaz Faizal mengajar, saya sebut. Saya kata, Ustaz Faizal, kalau mengikut guru saya, dia berkata sekian. Ya, apa rasa Ustaz Faizal? Ustaz Faizal rasa seronok ke tak? Sebagai seorang guru. Terima kasih Prof. Untuk persoalan yang Prof tanyakan tu, kalau saya lah berada dalam keadaan tersebut, sedikit sebanyak tu pasti ada terasa hati lah. Sebab mungkin dia nak membandingkan ataupun mengurangkan keistimewaan atau kelebihan kita yang sedang mengajar tu lah. Itu pandangan saya lah Prof. Ya. Ustazah Hidayah macam mana agak-agak? Soalannya? Ha? Maaf Prof, maksudnya situasi bila berkata tentang pandangan guru lain ke? Macam mana soalannya? Tahu Ustaz Faizal tolong explain kat Nur Hidayah. Hidayah ni di Surabaya ke di mana ni? Di kampung sebelah suami pula minggu ni. Di mana saya tak tahu kampung suami ni kat mana. Sebut tempat. Seri Iskandar Perak. Sebut nama tempat ya. Okey. Ustaz Faizal tolong explain kat Nur Hidayah ni. Dia mungkin jet lag baru balik daripada Surabaya ni. Dia tak berapa nak faham soalan. Terima kasih Prof. Ustazah Hidayah tadi Prof beritahu dalam situasi kalau kita sebagai pelajar dan juga seorang guru, lepas tu kita sebagai pelajar, kita sebutkan tentang guru yang lain di hadapan yang guru sedang mengajar tu. Dan apa perasaan kita dalam situasi sebut sebagai guru kalau kita pelajar itu sebutkan nama guru, kelebihan-kelebihan dia ke apa ke, sedang guru kita bercakap di depan tu lah. Kita nak macam seolah-olah membandingkan dia. Apa perasaan kita lah sebagai guru ni, yang lebih kurang macam tu lah. Terima kasih Ustaz Faizal. Okay, baik Prof. Terima kasih atas peluang untuk menjawab soalan. Kalaulah situasi tersebut, maksudnya situasinya adalah pelajar itu memang sengaja ingin membandingkan, memang perkara tersebut adalah perkara yang salah lah dan tidak beradab, sebabnya perbuatan tersebut memang akan mengecikkan hati guru yang sedang mengajar. Tujuan membanding-bandingkan itu, jika di belakang sudah sangat buruk, apatah lagi jika di hadapan. Itu pandangan saya lah. Terima kasih. Jadi sebelum mungkin cuba elakkan. Ya, cuba elakkan. Bukan apa, itu antara adab dan itu antara akhlak yang halus, peribadi yang halus. Ya, dia lain kalau sekiranya saya mengajar macam minggu lepas tuan kata Prof ada sebut sebagaimana Prof sebut guru Prof sekian. Itu lain sebab pada ketika itu saya pensyarah. Ya, ustazah semua ini adalah pelajar saya. Saya menceritakan tentang guru saya dengan harapan bahawa ilmu guru saya itu didapati juga oleh pelajar-pelajar saya. Gitu ya. Tetapi kalau sekiranya kita pelajar, kita menceritakan guru lain, walaupun kita tidak berniat untuk membandingkan ilmu guru lain itu, pendapat guru lain itu dengan guru yang kita sedang belajar, tetapi sebagai akhlak yang halus, kalaupun sekiranya kita nak menyampaikan apa yang kita dah belajar daripada guru lain, maka kita berkata, boleh tak saya bagi pendapat? Pada pendapat saya lah, saya rasa benda ni sekian. Jadi seolah-olah itu pendapat kita, bukan pendapat guru.
guru kita yang lain. Bukan tak boleh kita berguru dengan ramai guru, boleh. Cuma dalam kita berinteraksi dengan guru-guru ini, maka nak kena ada ya. Saya nak cerita ada seorang pelajar ini luar negara. Dia buat PhD. Dia datang jumpa saya. Dia nak bincang lah tentang tajuk PhD dia, bincang. Tapi dia banyak berkata, saya duduk berbincang juga dengan seorang ini, dia sebutlah nama pensyarah itu di sebuah universiti ini. Kawan ni kata begitu, kawan ni dia kata kawan ni begitu. Jadi bila dia minta pendapat saya sebutlah apa pandangan saya. Tapi nanti dia berhujah melawan pandangan saya dengan menggunakan hujah pensyarah yang dia anggap guru dia tu. Kalau macam tu ada tuan, apa yang kita nak buat ada tuan? Nak layan juga ke? Tak payah layan tuan. Mungkin boleh sarankan dia sambung belajar dengan orang tu lah kot, Prof. Saya memang pernah cakap pun. Ya? Saya memang pernah sebut pun yang tu. Kalau dengan pelajar saya, memang ada pun kalau pelajar cakap kan, tapi doktor ni kata macam ni, doktor ni kata macam ni. Tu saya memang direct je lah, Prof. Apa kata, kita tukar punya dia lah, pergi dekat dia je lah. Macam tu je lah. Sebab penat, Prof, kalau layan. Ya. So begitu ya, itu antara adab-adab lah, itu antara adab-adab. Kadang-kadang kita ikhlas ya, kita tak ada niat apa-apa pun kan, kita nak cakap kan. Tapi kena hati-hati perkara yang sedemikian rupa supaya kita boleh mempamerkan bahawa guru kita yang kita berdepan dengan guru kita ni, kita menghormati beliau. Ada kemungkinan beliau ilmunya lebih sedikit daripada guru kita yang lain. Ada kemungkinan akhlaknya pun tidak sehalus guru kita yang lain. Tapi jangan merendah-rendahkan, ya, sama ada secara langsung ataupun tidak, guru kita yang kita berdepan itu. Sebab walau macam mana beliau pun tentu ada ilmu yang beliau akan sampaikan kepada kita. Right? Jadi secara kesimpulannya begitulah. Kena halusi akhlak kita. Cuma kita kena ingatlah, kita mahu orang menghargai kita. Tetapi ingat, jangan kita merasa kita ni berharga. Ya, kenapa? Kalau kita rasa kita berharga, tiba-tiba orang tak hargai kita, dengan sendirinya kita akan kecewa. Dengan sendirinya nanti kita akan rasa sedih. Dengan sendirinya nanti kita akan rasa naik marah. Ya. So, saya ingat dengar satu cerita ya. Ini cerita Tan Sri, profesor. Dia memang orang terkenal, memang ilmunya banyak apa semua ni. Tapi Allah jadikan di hujung hayat beliau jadi nyanyuk. Dia jadi nyanyuk ya. Orang selalu panggil dia Tan Sri kan. Jadi tapi bila dia masuk hospital, misi tak tahu dia Tan Sri. Misi panggil dia Pak Cik sajalah, dah tua kan. Bila isteri dia datang, dia menangis kat isteri dia. Isteri dia kata, kenapa menangis ni? Dia nangis sungguh-sungguh, kenapa ni nangis ni? Sebab mereka semua panggil saya Pak Cik. Saya ni kan Tan Sri, dia kata. Saya ni kan Tan Sri. Jadi saya yakin bahawa ketika itu beliau tidaklah rasa bahawa beliau itu berharga sebab beliau memang nyanyuk lah. Beliau tak ingat apa-apa ada pun kan. Tak ingat apa-apa. Tetapi kalau kita ingat pun begitulah. Supaya kita tidak kecewa kalau sekiranya Allah tidak menghargai kita. Supaya kita tidak sedih. Maka jangan rasa diri kita berharga. Jangan rasa diri kita berharga. Jangan rasa aku ni profesor, aku ni guru dia dulu, aku ni pensyarah, ya, aku ni orang kaya. Jangan rasa begitu. Sebab kalau orang tak hormat kita, maka dengan sendirinya dia akan makan diri kita balik. Tapi kalau kita rasa kita tak ada harga, tapi kita jaga harga diri kita sungguh-sungguh, kita jaga harga diri kita sungguh-sungguh, jangan korup, jangan jadi jahat, jangan menjadi ada berakhlak yang kasar dan sebagainya itu. Kita jaga sungguh-sungguh, tiba-tiba Allah tidak menghargai kita, tetapi oleh kerana kita tidak merasakan kita berharga, maka dengan sendirinya kita tak akan sedih, kita akan redha dengan Allah SWT. Ada kemungkinan Allah tak hargai kita kerana di sisi Allah derajat kita adalah rendah, tidak seperti derajat kita di dunia yang kita rasa kita ada pangkat, kita rasa kita ada harta, ya, kita rasa kita ini besar dan sebagainya. Jadi kena ingat ya, kita kena
menjadikan orang yang kita berinteraksi itu merasa dihargai oleh kita. Dan begitulah juga sebagai sifat manusia biasa, kita juga mahu orang menghargai diri kita. Tetapi jangan merasa bahawa diri kita berharga. Supaya nanti kita tidak riak, supaya kita tidak ujub, supaya nanti kita tidak akan putus asa, supaya nanti kita tidak marah kepada mereka. Supaya kita redha saja dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, dan sekian saja tazkirah kita pada petang ini. Moga-moga kita boleh jadikan panduan insya-Allah dan kita amalkan. Dan ini adalah kuliah terakhir untuk kursus ini pada semester ini. Moga-moga kita dapat berjumpalah dalam kuliah yang lain insya-Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.